Okay, Assalamualaikum and hello everyone. So in today's tutorial, we are moving on to the next chapter, chapter 2, kinematics of linear motion. And for today's tutorial, we're only going to cover 2.1 linear motion. Okay, but before we proceed, I just want to show you that you can get this slide from the Google Drive that I have shared in your Telegram group. Okay, kalau awak tengok dekat Telegram group awak, saya ada share satu Google Drive, link satu Google Drive. So di situ awak akan dapat masuk dekat Physics Students Resources. So di sini saya dah siapkan 4 chapter, tapi saya akan update sehingga chapter 15 lah mengikut akan datang lah, masa akan datang saya akan upload dia sikit-sikit. Okay, so untuk dapatkan slide ni, mana-mana chapter, awak hanya perlu pergi ke folder chapter tersebut dan pergi pada notes. So di bahagian notes ni awak akan nampaklah seperti contohnya kita ada slide dalam bentuk PDF yang saya gunakan sekarang, ataupun awak prefer dalam bentuk PowerPoint PPTX untuk mudah nampak dia punya animation dan sebagainya. So awak boleh download di sini ya. So let's start our tutorial by looking at the learning objective ataupun learning outcomes for 2.1 linear motion. Okay, so the first learning objective is to define instantaneous velocity, average velocity, and uniform velocity. So there are three terms yang awak kena tahu beza dia. Satu instantaneous velocity, satu average purata, dan satu lagi uniform velocity. Uniform ni constant. And then the next one is to define instantaneous acceleration, average acceleration, and uniform acceleration. So sama juga untuk acceleration, tiga terms yang sama. Right. And then B, kita nak discuss the physical meaning daripada graph displacement time graph, velocity time graph, dan juga acceleration time graph. So ada tiga jenis graph yang awak kena tengok dan fahamkan. Right. And then the last one adalah untuk determine the distance travelled, displacement, velocity, and acceleration from appropriate graph. Maksudnya kita nak diberikan graph, tiga jenis graph tadi, mana-mana satu, dan kita kena extract information yang diberi. Sama ada kita kena kira area under the graph, sama ada kita kena kira dia punya gradient, dan sebagainya lah. Okay. So untuk 2.1, you need to master and need to understand graph yang diberi. Okay, firstly, kita nak buat sedikit revision berkaitan dengan distance dan displacement. Okay, so last tutorial kita dah tengok distance adalah skala kuantiti, displacement adalah vektor kuantiti. Okay, and untuk kira distance dia akan, kalau daripada gambar start ke finish tu, dia adalah laluan jauh, di mana yang saya highlightkan warna kuning. So dia kena lalu jauh, itu adalah distance. Tapi kalau displacement, dia melibatkan titik mula sehingga titik akhir. Straight line, terus pergi kepada titik tersebut. Itu adalah displacement atau panggil sesaran. Okay. So kita kena tahulah beza distance dengan displacement, sebab later on bila soalan suruh awak kira velocity, awak tahu nak ambil distance ataupun displacement over time. Okay, itu kena clear dulu. So this is the example untuk soalan yang awak kena kira distance dan displacement. Okay, distance adalah 600 tambah 400 sama dengan 1000. Displacement, kita kira dia punya hypotenuse lah. Kita pakai Pythagoras theorem. Okay, itu senang. Okay, so according to the learning objective, you need to know the definition of instantaneous velocity, average velocity, dan juga uniform. So kita nak tengok tu dululah. Okay, so in general, velocity is the rate of change of displacement. Okay, bila awak tengok, dia kata ada perkataan rate, R-A-T-E, rate. Maksudnya, formula kita mesti ada over dengan time, bahagi masa. Okay, dan maksud dia kalau kita tengok, dia adalah perkadaran perubahan sesaran. So, displacement over time, S over T. Okay, daripada graph, velocity ni, kita dapat kira dia daripada graph S against T, iaitu graph displacement against time. Kita boleh kira dia dengan cara formula yang di sebelah kanan ni.
S2 minus S1 over T2 minus T1 sama dengan delta S over delta T. Okay, so di sini walaupun kita nampak graf dia macam melengkung saja. Tapi ingat, average velocity adalah displacement over time. Jadi displacement directly daripada daripada initial point terus ke final. Kita tengok straight line dia sahaja. Itu adalah average. So tak payahlah pening kepala nak kira color kuning tu. Right? Okay, that is average purata. Okay, then kita pergi pada instantaneous velocity. Okay, maksud instantaneous ni adalah pada sesuatu masa. Okay, kalau tengok graf, masih lagi graf S against T, dia tanya velocity pada satu point sahaja, iaitu point yang bersentuhan lah di antara tangent dan juga bentuk curve kita. So, titik kat situ. Right. So, instantaneous ni awak kena sentiasa ingat untuk kira dia, kita kena differentiate equation yang diberi. So, kita tengok contoh. Sekiranya awak diberi formula seperti S sama dengan 4T squared minus dengan 2T. Okay, lepas tu soalan kata berapa V dia ketika masa 0.2 second. Untuk dapatkan instantaneous, kita kena differentiate. So, awak tengok ds over dt ni maksudnya kena differentiate lah. So, v equals to ds over dt equals to masukkan equation yang diberi. Okay, masih ingat lagi macam mana nak differentiate? Okay, masa kita differentiate, 2 ni kita akan darab ke depan. So, akan jadi 8. T akan hilang 1, tinggal 2 tolak 1 jadi T sahaja. Kemudian, untuk 2T tu, bila kita differentiate, tinggal term 2 sahaja. Okay, so ini adalah equation untuk instantaneous velocity. Dan dia dah beri dah masa kat awak, iaitu time sama dengan 0.2 second. So, awak kena masukkan saja nilai T di situ dan awak akan dapatlah jawapan untuk instantaneous velocity. So, hopefully sampai situ awak clear. Okay. Tadi kita tengok average. Average, kita ambil delta S over delta T. Tapi instantaneous kena differentiate. So, the last term untuk velocity adalah uniform velocity. Okay. Untuk uniform velocity, dia tak ada specific calculation. Cuma kalau pada graph, kita akan nampak dia straight line sajalah. Walaupun masa increasing, okay, masa tu dia bertambah, tapi velocity masih lagi nilai yang sama. Okay, ini adalah uniform velocity daripada graph. Okay, selesai velocity, kita masuk kepada acceleration. Right, acceleration is the rate of change of velocity. Tadi, rate of change of displacement. Tapi kalau untuk acceleration, kadar perubahan velocity. Bila sebut kadar, rate, equation kita mesti ada over T, bahagi dengan masa. Right, so terms yang awak kena tahu adalah average acceleration. So, average acceleration sama juga, kita ambil formula dia. A sama dengan delta V over delta T. Okay, so V2 minus V1 over T2 minus T1, average. Okay, purata. Kemudian instantaneous. Instantaneous sama juga macam instantaneous velocity at a particular instant of time, pada sesuatu masa yang dikehendaki. Okay, so tips dia sama juga. Okay, katakanlah awak dah ada tadi formula V sama dengan 8T tolak 2. Dan dia suruh awak kira instantaneous acceleration. So, awak kena differentiate sahaja equation ni. So, dia akan jadi A sama dengan dV over dt. So, bila kita differentiate, tinggal 8 sahaja. So, itu adalah awak punya instantaneous acceleration ketika masa tadi adalah 0.2 second kan. Okay, ingat instantaneous kena differentiate juga. Dan the last one adalah uniform acceleration. Okay, uniform acceleration ni
Daripada graf, kita akan nampak dia untuk graf V against T. Tadi semua graf V against T juga. Dia line dia naik straight sahaja ke atas. Dia bukan mendatar dia bukan mendatar acceleration. Sebab kalau daripada straight line warna merah ni, untuk kira acceleration, kita akan ambil V over T kan. So, sebenarnya kita kira dia punya gradient. Bayangkan kita buat triangle kat sini, kita kira gradient kat tempat itu. Kemudian kita kira gradient dekat atas sikit. Kemudian dekat atas lagi. So, kecondongan dia sama. Maksud kata, nilai gradient dia sama, jadi acceleration dia adalah constant. Walaupun awak nampak graf dia macam naik, yang naik tu adalah velocity. Tapi dia naik pada pecutan yang sekata. Ini adalah uniform acceleration. Jom kita tengok example. Example, you are given an equation di mana equation itu adalah equation untuk S, displacement sama dengan 2.4 T squared minus 0.12 T cube. Soalan yang pertama adalah untuk awak kira average velocity of the car untuk time interval daripada 0 ke 10 second. Ni macam mana? So dia dah beri masa ke awak final dengan initial. Final adalah 10, initial adalah 0. Jadi awak hanya perlu substitute pada masa 0 berapa displacement dia, pada masa 10 berapa displacement dia. So kita kira sahaja velocity. Awak hanya perlu masukkan ketika T1 sama dengan 0, kita dapat S1 sama dengan 0. Ketika T2 sama dengan 10 second, kita dapat S2 sama dengan 120 meter. So bila kita nak kira, average velocity, kita dah ada formula tadi, kita dah tengok formula ni. So kita just substitute sajalah. S2 yang pertama adalah 120 tolak 0. T2 adalah 10 tolak 0. So kita dapat the average velocity. Senang. Kita pergi pada soalan kedua, iaitu untuk kira instantaneous velocity. Bila sebut instantaneous ni, kena ingat kepala at that particular instant, pada sesuatu masa. Jadi awak kena differentiate untuk dapatkan satu point sahaja. Ketika mana dia nak tahu velocity tu? Diberi adalah ketika 5 second. So apa awak kena buat? Saya dah kata tadi, kita kena differentiate equation untuk S. So ini adalah equation S given in the question. You just need to differentiate. Hopefully awak masih ingat macam mana nak differentiate. Bila ada kuasa 2 ni, kita darab ke depan. So dia jadi 4.8. Kemudian sama juga 3 tu pun kita darab ke 0.12 dan kita dapat 0.36. Dan efek dia, T yang pertama akan tinggal 1 sahaja. T ni akan jadi T2. Dia dah berkurang 1. Itu baru equation untuk instantaneous velocity. Jadi dia dah bagi dah nak tahu ketika 5 second. So awak hanya perlu substitutekan nilai 5 dan awak akan dapat jawapan, iaitu V sama dengan 15 meter per second. C. Calculate the instantaneous acceleration. Ni sekarang disebut acceleration juga. Ingat, bila instantaneous kena differentiate. Tapi kita nak differentiate equation mana? Tadi kita dah differentiate dah S. Betul tak? Untuk instantaneous acceleration, kita kena differentiate equation untuk V. Tadi kan kita dah ada equation untuk V kan? Iaitu 4.8 T tolak 0.36 T squared. Bila kita differentiate, we will get a new equation which is for the acceleration. Masukkan sahaja T dia dengan 5. So kita akan dapat acceleration pada 5 second adalah 1.2. So hopefully everything is clear. Now kita nak tengok uniform linear motion
Okey, kalau daripada gambar raja, kita ada graph. Okey, dan kita ada gambar kereta. So, kereta ni dia punya nilai S dia bertambah seiring dengan masa. Jadi, kalau kita tengok part CX increasing, mestilah S pun increasing. Okey, so kita boleh tahu yang kereta tu tengah bergerak lagi. Okey, in terms of velocity, untuk dapatkan velocity, dia adalah gradient daripada graf ST. Betul? Okey, sebab kalau kita ikut formula, V adalah S over T. So, itu adalah gradient dia lah sebenarnya. Dan kalau kita kira gradient di bawah, di tengah dan di atas, kecondongan dia semua sama. Maksud kata, nilai V kita ni semua sama. Sebab tu, bila kita transfer maklumat V kepada graf VT, kita dapat straight line. Okey. Ini adalah gradient. So, V adalah gradient daripada graf ST. Okey. Dan, manakala untuk graf VT pula, bila kita kira area under the graph, area under the graph tu adalah nilai untuk velocity. Okay, sebab apa? Bila kita nak kira area under the graph, sekarang ni bentuk petak kan? So, dia akan jadi di sini nilai V. Nilai V, kita kena darab dengan nilai T. So, V darab T sama dengan S. So, equation ni kita rearrange lah. Okey, sebab tu kita kata area under the graph untuk VT graph adalah displacement. Okay, so, hopefully awak nampak hubung kait dia. Kalau untuk ST, gradient dia V, nilai V. Tapi kalau area under the graph V against T graph, dia adalah nilai displacement. So, daripada graph ni, make sure kalau constant velocity, graf dia menaik untuk ST. Okey, bagaimana pula kalau kereta tu dia bergerak ke kanan dan velocity dia adalah constant? Okey, ini macam graf tadi juga di mana as time goes on, masa tu berjalan, jarak travel pun bertambah juga. Jadi kita akan nampak graf dia naik untuk ST. Okey. Bila kita nak lukis V against T graph, kita kira dia punya gradient. Gradient di mana-mana adalah constant. Sebab tu, graph untuk velocity adalah straight line mendatar. Dia bukan kat kosong tapi dia ada nilai yang constant. Right. And then, bila kita nak ubah ke A against T graph, okay, A sama dengan V over T. So, maksud kata kita kena kira gradient daripada graf VT. Okay, cuba kita kira gradient. So, nak kira gradient macam mana ni? A, V, nilai V sama. V2 tolak V1 tapi T2, T1 berbeza lah. So, V2 tolak V1 pun dah jadi kosong. Okay. So, V2 tolak V1 dah jadi kosong. Sebab tu, dekat graf AT, kita dapat line mendatar pada kosong. Okay. Now we go to kalau kereta tu dia dengan constant velocity tapi dia gerak ke kiri. Okay, sebabkan kita melibatkan displacement, dia adalah vektor. Berpandukan garis rujukan, ke kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. So, kita bayangkan, katalah kereta tu titik akhir dia berada di sini. Okay, di sini adalah titik kosong. Okay, so jarak ini adalah contohnya 10 meter. Okay, so bila dia makin bergerak ke kiri, dia akan jadi nilai 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kosong. So, baru dia kembali ke titik asal. Walaupun
maksudnya dia punya graf tu sepatutnya menurun sebab dia kembali ke titik kosong. Okay. In terms of VT graph, okay, sama juga untuk VT graph, kita kena kira gradient untuk graf ST. Di mana kalau kita kira semua gradient kecondongan pada mana-mana tempat, kita akan dapat nilai yang sama dan nilai dia adalah negatif. Sebab tu kalau graf VT, dia akan berada di bawah dan constant. Nilai dia mesti negatif. Okay, sebab velocity dia ke kiri. Okay. And then for graph AT sama juga. Sebabkan bila kita kira gradient V against T ni, kita akan dapat kosong. Jadi dia akan duduk directly pada atas garisan X axis. Okay, bagaimana pula kalau kereta tu dia bergerak ke kanan, rightward, and then velocity with a rightward acceleration. Dia ada acceleration. So bila ada acceleration ni, graf dia memang dah lain sikit lah. Okay. Satu, untuk graf S against T, kita kena faham bila masa bertambah, jarak pun bertambah. So graf dia mesti naik atas. Okay. Tapi macam mana kita nak tahu dia straight line ataupun dia curve? Okay. Kalau kita kira gradient katalah kita kira gradient di sini, kemudian gradient di sini, dan kemudian gradient di sini. Okay. Apa perbezaan yang kita nampak? Kecondongan makin bertambah. So, maksud kata kalau kecondongan makin bertambah, nilai V pun semakin bertambah lah. Sebab tu dekat graf VT, graf dia naik. Kita tengok balik beza yang tadi. Okay, ini kecondongan sama. So, V nilai sama. Straight line. Okay, kalau yang ini pula, kecondongan dia makin bertambah daripada kurang condong, moderate, kemudian lebih condong. Menunjukkan nilai V bertambah. Sebab tu dia jadi straight line macam tu. Okay. So, bila kita nak lukis graf untuk AT pula, kita akan kira gradient graf sebelah dia, graf VT. So, bila kita kira gradient di sini dan di mana-manalah straight line tu, nilai A dia adalah sama. Sebab tu, bila kita tengok pada graf AT, A dia adalah sama. Okay, pastikan berada di atas paksi sebab dia tengah accelerate, tengah bertambah pecutan dia. Okay, so ini adalah graf untuk apabila kereta tengah ada pecutan ke kanan. Next, kita pergi pada rightward. Rightward velocity with decreasing velocity. Okay, dia bergerak ke kanan, tapi velocity dia berkurang secara uniformly lah. Okay, so kita tengok dulu graf S against time. Right. Kita faham, bila masa bertambah, kereta tu bergerak ke kanan. So, awak punya displacement graph tu mesti dia naik juga. Okay, naik. Tapi bentuk macam mana kita akan discuss. Velocity dia berkurang. Maksudnya ketika velocity dia tinggi, jarak yang dia lalu lebih banyak. Tapi bila velocity dia berkurang, jarak dia makin pendek-pendek lah. Okay, sebab tu bila kita tengok di sini, bila velocity dia tinggi, jarak yang dilalui itu lebih tinggi. Bila velocity dia berkurang, dia dapat tambah sikit saja displacement dia. So, semakin berkurang. Okay, ini menunjukkan dia kelajuan dia makin berkurang lah. Jadi dalam satu-satu masa tu jarak yang di cover pun makin kurang. Okay. Dan bila kita nak lukis dekat velocity time graph, okay, nilai dia bukan negatif untuk V. Walaupun kita kata velocity berkurang, tapi velocity bukan negatif. Because negative referring to direction. Sekarang ni kereta kita masih lagi bergerak ke kanan. So awak kena bayangkan dia garisan graf kita mesti berada di atas paksi. Okay. So kita refer baliklah. Kalau ini ketika V dia sedang tinggi, kemudian V dia semakin berkurang, kemudian berkurang lagi. Okay, sebab tu dia punya graf menurun untuk VT. Okay, untuk graf AT pula kita kira gradient. So now kalau kita kira gradient,
Gradien di sini 1 sama dengan gradien untuk nombor 2 di sini, sama dengan gradien untuk nombor 3. Jadi nilai A dia adalah sama dan bila kita kata velocity berkurang, dia tengah pecutan dia berkurang lah, sebab tu dia di negatif, dia tengah decelerate. Kalau tengah pecut, accelerate. Dia kurangkan pecutan dia, decelerate. Okey. Right. Then kita ada lagi contoh. Ini sebab kita nak faham betul-betul graf sebab tu ada banyak gambar rajah. Okey, sekarang ni motion is leftward. Bila dia leftward, velocity dia negatif. Okey, itu memang confirm velocity negatif. Okey. Kemudian dia dengan uniform decreasing velocity tengah decelerate. Okey, kita kena faham untuk decelerate, kita bayangkan sini adalah titik kosong kita. Okey. So jarak ni katakanlah dia adalah 10 meter. So bila dia gerak ke kiri dia akan berkurang 9, 8, 7, 6, 5 dan so on sampai kosong. Okey, so kita akan tengok graf kita menurun. Okey. Dan bila dia melibatkan perbezaan pecutan, dia mesti ada lengkung lah. Okey, sebab kita faham velocity dia tengah berkurang secara ke kiri. So katalah sini negatif 10, kemudian dia jadi negatif 6, negatif 3, negatif 2 meter per second sampai kosong. Dia berhenti di situ. Okay, jadi sini adalah negatif 10. Okay, di sini negatif 6. Sini negatif 3, negatif 2 dan kosong. Okay, so graf dia akan menaik dari sebelah negatif lah. Okay. And then untuk lukis graf untuk acceleration, kita kira gradient. So gradient di titik 1 sama dengan gradient di titik di tempat kedua dan ketiga. Sebab tu nilai A dia adalah sama dan kita akan dapat straight line untuk AT graph. Okay, setakat tu hopefully tak ada masalah untuk faham. Okay, this one is maybe the last graph. Okay, motion in leftward masih ke kiri, so kita kena ada titik kosong di sini. With uniform increasing velocity. Okay, sekarang ni velocity dia bertambah ke kiri. Bila kita kata velocity bertambah, dia tengah pecut lah. Okay. So, bayangkan bila masa makin bertambah, tapi dia ke kiri. So, jarak dia akan berkurang lah daripada 10 meter. Dia akan jadi contoh 8, kemudian dia kurang jadi kosong. Sebab tu graf kita 10 contoh 8, as time goes on, dia akan jadi kosong. So, graf dia kena turun ke bawah. Okay. So, bila kita nak pergi kepada VT graph, kena ingat VT graph adalah gradient daripada ST. So, kita lukislah triangle untuk gradient. So, let's say ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. So, kita akan nampak perbezaan gradient dia. Kurang condong, dia jadi bertambah condong. Bila bertambah condong tu, maksudnya velocity dia makin meninggi, tetapi secara negatif. Okay, so let's say daripada 2 meter per second, dia jadi 4 meter per second. Kemudian dia naik 6 meter per second, 8 meter per second. Tapi kena ingat sebab dia ke kiri. Jadi semua nilai velocity yang saya tulis tu mestilah ada negatif di hadapan dia. Sebab tu graf kita daripada kosong, contohnya jadi negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8. Dia bertambah tapi secara negatif. Okay. Now, untuk kita lukiskan graf untuk AT, kita kena kira gradient daripada velocity time graph, di mana setiap gradient mana-mana tempat adalah sama. Okay, dan kita akan dapat nilai negatif. So, kita punya graf adalah di bawah dan negatif secara straight line. Okay, so kalau tengok pada modul yang saya bagi, di situ saya ada attach dengan satu worksheet di mana awak boleh isikanlah jawapan.
Contoh, kita dah tengok instantaneous velocity, average velocity, uniform velocity dan juga the same for acceleration. Okay, awak boleh isi di situ. Kemudian untuk graf kita dah bincangkan. Okay, so di mana gradient dia adalah V. So gradient dia adalah acceleration. Area di bawah ini, bawah V ni adalah displacement. Manakala kalau ada area untuk acceleration, area dia adalah velocity. Okay, so awak kena faham hubung kait dia. Right, and then kat sini adalah untuk graf-graf yang kita tengok tadi lah. So kalau untuk stationary object tu tak bergerak. Dia dah ada cover satu distance baru dia berhenti. Dia berhenti berapa lama tu, so adalah straight line lah. Maksudnya S dia tak bertambah langsung. Okay, so bila dia berhenti, velocity sama dengan kosong. So betul-betul di atas paksi X. Bila dia velocity kosong, acceleration pun sama dengan kosong. Okay, and then motion with constant velocity rightward. Okay, sekarang ni dia kata constant velocity. Kita tengok dulu graf untuk velocity constant. So, nilai dia tak berubah. Jadi, untuk dapatkan nilai yang constant, graf ST kita mestilah straight line. Sebab bila kita kira gradient di mana-mana, nilai gradient adalah sama, which is referring kepada velocity. Right. And then, untuk acceleration tak adalah sebab velocity kita V2 tolak V1 adalah kosong. So, acceleration akan jadi kosong. Okay, then kita pergi pada velocity leftward. So, leftward tadi kita kena fikir displacement dia makin berkurang. Okay, displacement makin berkurang, kita turun. Okay, then kita constant velocity. Constant velocity kita kira kat gradient. So, setiap kecondongan adalah sama dan negatif. Jadi, nilai V kita adalah constant di bawah paksi negatif. Okay, and then untuk kira acceleration, kita nak kira gradient graf yang tengah. So, V2 tolak V1 pun dah dapat kosong. Jadi, acceleration sama dengan kosong. Okay, right. Kita sambung. Kalau motion with uniformly increasing velocity, maksudnya velocity dia makin increasing. Okay, kita tengok dekat graf VT dulu. Dia increase dan dia adalah rightward. Dia increase secara positif lah. So, dia akan naik atas. Okay, untuk dapatkan graf yang straight line kepada VT, straight line increasing kepada VT, mestilah dia punya ni kena melengkung. Pada kurang condong, bertambah condong dan bertambah condong. Okay, so maksudnya V dia bertambah meningkat. So, bila kita nak lukis pula untuk AT graph, kita kira gradient. Gradient di sini sama di mana-mana. So, A dia constant mendatar dan ada nilai lah acceleration dia positif. Okay. Then, for motion dengan uniformly decreasing velocity. Dia gerak ke kanan, rightward. Tapi, dia punya velocity dia berkurang. So, kita lukislah V dia menurun. Tapi, still lagi nilai V dia di atas paksi sebab dia bergerak ke kanan. Okay, jangan letak di bawah paksi. Okay, untuk dapatkan gradient macam ni, kita punya graf ST, dia kena melengkung. So, daripada condong jadi kurang condong, makin kurang condong. So, V dia semakin berkurang. Okay, so kalau kita boleh lukis balik acceleration graph, kita kira gradient lah. Gradient di mana-mana untuk VT adalah sama. Tapi dia adalah nilai negatif. So, that's why A kita garis dia horizontal ke bawah paksi negatif. Okay, and then, lagi dua ni. Motion with uniformly decreasing velocity leftward. So, bila dia kata leftward, awak kena bayangkan graf untuk ST awak semakin menurun. V awak adalah negatif. Okay, kita fokus dulu dekat VT. Dia kata V uniformly decreasing ke kiri.
So, inilah. Maksud kata, asalnya nilai dia adalah negatif 10 meter per second. So, negatif 10 berkurang jadi negatif 8, berkurang jadi negatif 6 dan berkurang jadi kosong. Okay, so, ini adalah graviti. Untuk dapatkan ini, kita kena faham displacement time graph kita pun berkurang lah. So, daripada sini, condong, kurang condong, makin kurang condong. Okay. And then untuk itu kita kira gradient. So gradient di mana-mana adalah sama dan positive value kita dapat. So A di atas. Okay, the last one. Motion with uniformly increasing velocity. Leftward. So leftward sama juga S kita makin berkurang. Masih lagi di atas paksi. Dan kita punya V meningkat. Okay, dia gerak ke kiri kan. So, katalah negatif 2, meningkat jadi negatif 4, meningkat jadi negatif 6 dan so on. So, graf kita adalah meningkat secara negatif. Okay, untuk dapatkan graf ni, okay, kurang condong, bertambah condong, makin condong. Okay, so memasukkan V dia makin besar secara negatif. Okay, dan kita boleh kira kita punya acceleration daripada gradient. So, gradient di mana-mana adalah sama. Jadi, nilai acceleration adalah constant secara negatif. Okay, so hopefully awak ambil masa hari ini dan juga sepanjang weekend lah untuk cuba fahamkan graf-graf ni. Okey, jadi awak punya homework adalah 2.1 linear motion. Okey, di mana soalan ini? Soalan ini berada dalam modul buku EP015. Okey, muka surat 13. Okey, awak boleh buat muka surat 13, 14, 15. Okey, so ada 10 soalan. Okey, boleh cuba semua. Saya tahu dia banyak, tapi saya nak tetapkan yang wajib siap sebelum kelas kita akan datang adalah nombor 8. Soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Soalan nombor 10. Dan nombor 7. 7, 8 dan 10 kena hantar di OneNote.